Ya, ini dia kita bersama dengan rakan kita Espelini. Assalamualaikum Espelini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar Espelini pagi ini? Alhamdulillah, saya dan juga rakan-rakan setugas pada pagi ini semuanya dalam keadaan sihat. Bagaimana perkhabaran rakan kita Daud Iskandar dan Mahirah pada pagi ini? Alhamdulillah, kami berdua sihat. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah. Jadi bagaimana dengan keadaan cuaca di daerah Blight pada pagi ini? Alhamdulillah, keadaan cuaca pada pagi ini cukup mengizinkan. Semoga apapun jua perancangan yang dirancang akan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Ya, dan baik, untuk seterusnya kita serahkan pada Espelini lah pada pagi ini untuk berkongsi informasi dari daerah Blight. Silakan. Baik, terima kasih rakan setugas kita Daud Iskandar dan Mahirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dipertemukan lagi pada hari ini lintas langsung dari daerah Blight. Dan alhamdulillah, apa yang diharapkan, semoga apapun jua perancangan yang ada rancang akan berjalan dengan lancar, dibukakan pintu-pintu rezeki dan dimakbulkan semua doa kita. Amin, insya-Allah. Seperti biasa dari daerah Blight, kami akan mengongsikan beberapa info semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blight pada hari ini, iaitu 2 hari bulan Julai, di mana satu bengkel akan diadakan pada hari ini di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan Kuala Blight, iaitu bengkel solat orang sakit bagi jemaah Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan Kuala Blight yang akan diadakan bermula pada jam 9.30 pagi nanti di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan Kuala Blight. Seterusnya, Auda, satu lagi aktiviti yang akan berlangsung pada hari ini ialah Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Blight akan mengadakan aktiviti perpustakaan iaitu selama 3 hari bermula pada hari ini dan akan diteruskan pada 4 dan 5 hari bulan Julai bermula pada jam 9 pagi sehingga 4 petang di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Blight. Pelbagai jualan dan aktiviti akan diadakan sepanjang 3 hari aktiviti perpustakaan ini diadakan. Dan itu dia Auda beberapa info semasa. Seterusnya, apa kata kita beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Ketika kita lahir, dikumandangkan azan. Ketika kita menghembuskan nafas terakhir, kita disembahyangkan. Tidaklah seruan azan itu dikumandangkan, melainkan untuk memanggil jiwa-jiwa agar kembali mengingat Allah dan bersujud di hadapannya. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول Kelebihan azan ni ia banyak dan azan ini pun ia ada lafaz-lafaznya tertentu. Kerana apa disarankan untuk melakukan azan itu? Kerana lafaz azan ini ditakuti oleh syaitan ataupun makhluk halus. Sebab itu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila azan dikumandangkan untuk solat, syaitan akan mengundur lari ke belakang sambil terkentut-kentut.
muttafaqun alaih. Maka oleh sebab itu syaitan ni indah suka mendengar azan. Kemudian kelebihan azan lagi bagi muazzin, orang yang melaungkan azan itu adalah semasa di hari kiamat nanti, leher orang yang suka ataupun selalu melaungkan azan ini lebih panjang daripada orang biasa. Jadi itu untuk sebagai keistimewaan dan untuk menentukan siapa yang suka melaungkan azan itu. Azan adalah satu lafaz yang khusus bagi orang-orang yang beragama Islam sebagai bentuk tanda yang menyatakan telah masuknya waktu sembahyang fardu dalam sesuatu masa, supaya orang-orang mukmin boleh diseru dan sebagai pendorong supaya bergesa-gesa berkumpul untuk mengerjakan dan menunaikan sembahyang. Perkataan azan yang telah berfungsi sebagai suatu bentuk laungan dan seruan juga merupakan panggilan Islam untuk menunaikan sembahyang, dan selepas selesai akan dia akhiri dan diselangi kewajipan berdoa yang dibacakan oleh seseorang yang bertugas sebagai muazzin pada waktu-waktu yang ditetapkan dalam sehari. Buat pertama kalinya saya melaungkan azan di masjid adalah ketika mula ditugaskan di Masjid Kampung Sungai Teraban. Jadi perasaan ketika itu bercampur baur antara nervous dengan gembira. Nervous kerana masjid merupakan satu platform atau tempat yang besar dan memang laungan azan itu akan didengar oleh penduduk kampung. Kemudian merasa gembira juga sebabnya indah sangka-sangka peluang untuk melaungkan azan di tempat yang besar itu diberikanlah. Alhamdulillah, di negara Brunei Darussalam ada diadakan kursus ataupun bengkel azan yang mana baru-baru ini di Masjid Muhammad Jamil Alam ada diadakan bengkel azan dan juga mengimam. Jadinya di sana melalui kursus ataupun bengkel itu ada diajarkan cara-cara azan, menyebut lafaz-lafaz azan yang betul ataupun yang salah. Jadi kursus macam mana atau bengkel macam mana ini berguna kerana kadang-kadang bagi yang melaungkan azan ini indah tahu di mana salahnya. Macam kita ni melihat kereta yang ada di depan itu, kadang-kadang ia memandu saja, tapi apa yang ada di belakang lampu nemarak dan sebagainya ia indah tahu. Jadi dengan adanya kursus sama bengkel macam ni dapat orang yang suka selalu melaungkan azan tu atau muazzin Bilal dapat belajarlah daripada sana. Antara cabarannya adalah apabila muazzin atau orang yang melaungkan azan itu merasa kurang sehat, terutama sekali jika muazzin itu sakit leher kerana melaungkan azan ni memerlukan leher yang sehat. Dan juga contohnya apabila merasa kurang sehat, contohnya sakit parut, kemudian merasa demam macam itu, jadi nafas akan terasa pendek. Jadi itu adalah antara cabarannya. Azan mula diamalkan oleh orang-orang Islam pada tahun pertama hijrah apabila pada mulanya ketika orang-orang Islam berhijrah ke Madinah. Mereka berkumpul dan menunggu untuk mengerjakan sembahyang. Ketika itu tidak ada orang yang melaungkan azan untuk menunaikannya. Pada suatu hari, Nabi telah mengumpulkan para sahabat untuk bermesyuarat tentang cara untuk memberitahu masuknya waktu sembahyang serta mengajak orang ramai agar ke masjid melakukan sembahyang jemaah. Orang yang melaungkan azan hendaklah seorang lelaki Muslim yang berakal. Bagi muazzin yang melaungkan azan, mestilah suci daripada hadas kecil, hadas besar dan najis. Beliau juga hendaklah menghadap kiblat ketika mengumandangkan azan. Azan sunat dilafazkan oleh muazzin yang baik dan merdu suaranya serta nyaring. Azan hendaklah dilafazkan dalam bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah
آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan yang sempurna ini dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangkat dan kelebihan, dan sempurnakanlah kepadanya darjat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Ya, itu dia tadi audio penonton ya, bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita Nurhanini Haji Muhammad Taib mengenai seruan agung. Jadi audio semoga dengan perkongsian sebentar tadi sedikit sebanyak ianya dapat memberikan manfaat ya buat kita semua. Baik audio, alhamdulillah dengan perkongsian sebentar tadi sekian saja dari Daerah Belait, kembali bersama rakan tugas kita Daud Iskandar dan Mahira. Silakan.